أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan dia, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta tolong, kami minta tolong. Dan dengan dia, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita, yakni kami minta tolong. Ini terjemahan daripada wabihi nasta'in. Terjemahan daripada wabihi nasta'in. Dan dengan dia, dengan nama Allah, kita, yakni kami minta tolong. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di hadapan tu disusuli dengan Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Di hujung tengah tu wabihi nasta'in, dan dengan nama Allah kita, yakni kami minta tolong. Jadi ditakdimkan hak sepatutnya duduk belakang, tiba-tiba dimulai dengan dan dengan dia kita minta tolong. Dia kalau nak ikut susunan ayat, kita minta tolong dengan dia, dengan Allah lah. Nampak tak di situ tu? Dengan Allah kita minta tolong. Kalau ikut susun molek, kalau ikut susung lah, kita minta tolong dengan Allah. Padat ni. Hak ni dari segi kaedah bahasa Arab ni, dia takdimkan, dia dahulukan hak duduk belakang seumpama ni ada faedah dia, ada tujuan dia, ada guna dia. Kalau bahasa Melayu kita, kalau orang sekolah lah, ayat terbalik seumpama tu bahasa Melayu lah ni. Salah lah kalau kira. Ni hak bahasa Arab, dia ada faedah dia. Sebagaimana yang kita duk baca Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, dan akan dikau kami minta pertolongan. Perasan duduk di situ tu terbalik. Kalau ikut susung, kami sembah akan dikau ya Allah, dan kami minta tolong akan dikau ya Allah. Kerana ayat dia. Tapi Fatihahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau dulu. Kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Ini dipanggil taqdimu ma hukum takhir, mendahulukan barang yang sebenarnya duduk di belakang. Apa tujuannya? Yufidul hasra. Ini kaedah bahasa Arab. Yufidul hasra ni bawa faedah hasar. Hasar ni kalau terjemahan dia tersimpan. Tapi kita sebut tersimpan ni tak nampak lagi, tak faham lagi. Tersimpan ni kalau terjemah kita keluar jua, tidak yang lain. Apa dah ni? Jua, tidak yang lain. Akan dikau jualah kami sembah, kami tidak sembah yang lain. Dan akan dikau jualah kami minta pertolongan, kami tidak minta pertolongan kepada yang lain. Itu jua, itu hasar dia panggil, itu hasar. Apa mana? Dia mau guna.
Dia kalau kita ngaji diterjemah dengan tersimpan. Tersimpan ni bukan simpan taruh tu, bukan. Tersimpan hanya Allah jua. Tidak yang lain. Nanti dia panggil hasar. Terjemahnya tersimpan. Itu faedah dia. Macam di sini wabihi nasta'in. Makna kalau maksud dia kok wala nasta'inu illa bihi. Dan tidak kami minta pertolongan melainkan dengan Allah jua. Ni hasar dia panggil. Dia bahasa Arab ni banyaklah dia punya susunan ayat yang bawa kepada faedah hasar. Contohnya nafi dan isbat. Contohnya nafi dan isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nafi dulu. Kemudian isbat, natak, melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa faedah dia? Asal. Mana apa? Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Tak ada Tuhan lain. Itu khasar. Dia ni ginilah contoh-contoh. Cakapan Melayu lah kita kata. Ini contoh ni. Jadi kita ni pakak molek-molek dah. Pada time sekian-sekian kita pakak mari belaka. Gotong royong contohlah. Kita pakak molek sanggup belaka. Siapa masa seorang je mari contoh. Kalau katanya siapa mari? Kalau terjawab mamak mari. Jawab gitu. Tak asar mamak mari. Orang akan tanya balik. Lepas tu orang lain. Tapi kalau kita jawab, siapa mari? Tok mari belaka, melainkan mamak. Tanya lagi. Tanda ni. Hak asalnya pakat nak mari. Siapa tanya, seorang je mari. Kalau katanya, siapa mari? Kita jawab, tok mari belaka, melainkan mamak. Faham tak tu? Tak sedap tanya. Tak ada lah orang lain. Kalau kita jawab, mamak mari. Mamak mari. Lepas tu orang lain. Jadi muskil lah ceritanya. Sebab pakat nak mari belaka. Tak hasal jawab gitu. Kalau jawab, tak mari belaka. Janji je. Cakap je sedap. Melainkan mamak seorang je boleh harap. Gitu. Orang tanya lagi. Orang lain? Orang tak tanya dah. Nampak tak situ? Hasal. Nafi isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan makna Allah jua Tuhan. Jua-jua tu ambil mana? Nafi isbat tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jualah kami sembah. Jualah tu ambil terjemah mana tu? Tu ayat terbalik. Dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Di sini wabihi nasta'in. Dan dengan Allah jualah kita minta tolong. Tidak minta tolong kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak hakikinya. Hak hakikinya Allah jualah kita minta tolong. Sebab Allahus Samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah As-Samad, Allah tempat tupuan. Allah hak tempat kita tuju. Tidak tupu kepada yang lain, tidak tuju pada yang lain. Sebarang hajat, sebarang permohonan, tempat tuju, tempat tupu Allahus Samad. As-Samad tu nama Allah tu. As-Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhir. As-Samad asma Allah. Dalam Al-Quran asma As-Samad sekali saja. Dalam suratul Ikhlas, surah Qul Huwallah. As-Samad, Allah yang menjadi tempat tupu sekalian permohonan.
Sebarang hajat sempurna, tempat tupunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab makhluk tak ada bekas sama sekali. Yang gi cari, gi tuju, gi tupu kepada yang tak boleh bekas, tak ada faedah. Kita nak tupu minta pertolongan ni, tupu minta pertolongan kepada yang memberi bekas, yang menjadikan. Adapun makhluk tak ada bekas sama sekali. Kalau kita mohon kepada makhluk yang lemah, yang tak ada bekas, kita dengan dia sama sahaja, sama-sama lemah, sama-sama tak ada bekas. Kita pergi minta tolong kepada yang lemah, yang tak ada bekas, tak ada faedah lah gitunya. Itu hakiki, hak sebenar-benar. Kemudian kena atur molek lah pula syariah. Sekarang ni kan banyak bicara syariah haqiqah, syariah haqiqah. Sekarang ni kita tengok YouTube, syariah haqiqah. Ada golongan yang membelakangkan syariat haqiqah semata-mata, kerana dia haqiqah. Tanpa syariat haqiqah semata-mata, zindik. Menafikan syariat, kafir zindik. Kemudian syariat sahaja tanpa haqiqah pula, hampa, tak lengkap. Jadi sekarang ni hak salah tu salah sangat-sangat lah. Hak tak ada syariat tu salah sangat-sangat. Tapi salah sangat-sangat pun tengok dalam tulis apa ni hak follower dak mari dak ratus ribu. Mari mana tak tahulah. Kalau ada rakaman-rakaman hak salah sangat-sangat ni, sekejap je puluh ribu hak tukang tengok. Kata ramai juga. Tapi tukang tengok tu, tukang tengok turuk ke, tukang tengok saja-saja ke, tukang tengok nak tengok salahnya kat mana, nak jadikan pengajaran ke, wallahu alam. Tapi tukang tengok ramai. Lama tu 100,000 lah hak tukang tengok. Karuk sangat-sangat, tak ada syariat. Kemudian pihak mana yang sepatutnya ni kena ambil peranan, kira-kira sama-sama kena ambil peranan, terutama sekali orang yang menyampaikan agama. Tetapi peranan yang paling besar pihak berkuasa. Sebab kadang-kadang perkara yang terpesong ni dia perlu kepada tindakan. Kenapa tidak berhadapan? Kenapa tidak berhujah? Kadang-kadang golongan seumpama ni tak ada faedah pun berhadapan berhujah, sebab dia banyak pakai akal. Dia tak ada ilmu syariah, dia pakai akal. Jadi kadang-kadang berhadapan seumpama ni, dulu pernah tutup guru mana panggil hak terpesong ni lah. Ni dia berlaku di Kelantan. Depan tu guru pun dia punyalah belik. Tunggu hura jawab kok ayat Quran, kok hadis Nabi. Tak makan, dia tak ada syariat. Dia tak makan. Akhir dia kata mana? Ni tutup guru ni bodoh belaka ni, dia kata. Kok tak sampai Tuhan belaka ni. Nak cakap asal saya sampai Tuhan. Tu guru ni ilmu je ni, ilmu kulit je ni. Kok dapat Tuhan. Bodoh-bodoh belaka ni. Habis tu guru tu bodoh belaka, dia seorang dia cerdik. Sebab hak dia tu pakai akal je. Kemudian dibaca buku-buku haqiqah. Atas meja dia ada kitab Ad-Durrun Napih. Ni hak sah. Tapi bukan kitab tu salah. Kitab Ad-Durrun Napih tak salah. Tapi peraturan pejabat agama tidak membenarkan baca. Adalah sebab-sebabnya, bukan kerana salah, kerana tidak ada ahli yang boleh memahami apa kehendak kitab Ad-Durrun Napih. Sebab pembicaraannya haqiqah semata-mata. Jadi orang nak baca kitab Ad-Durrun Napih ni orang yang betul-betul ahli. Orang yang betul-betul ahli membicarakan bab haqiqah. Syariat kena mantap awal-awal. Syariat kena mantap awal-awal.
Tapi bukan syariat mantap, bukan ahli dalam bidang hakikah yang boleh membaca. Maka apabila secara umumnya tidak ada ahli, jadi pihak kerajaan dia tidak membenarkan. Jadi kitab tu ada atas meja. Jadi dia tu bawa, dia tak belajar. Orangnya bukan latar belakangkan ngaji agama. No, buat universiti dia Kuala Lumpur. Universiti dia Kuala Lumpur. Tak ada bidang agama pun. Balik kampung jadi pesen lain. Bawa hakikat. Ramai pula hak turut. Luar daripada Kelantan mari je. Luar daripada Kelantan pun mari. Jangan main. Kalau anak-anak murid dia jumpa dengan dia boleh cerita benar. Dalam perjalanan tadi kamu macam ada apa-apalah yang berlaku dalam perjalanan, dia boleh cerita. Dia boleh cerita. Anak murid ni mula-mula berasa teruja lah. Rabah boleh cerita ni. Hak dalam perjalanan ni. Boleh cerita. Anak murid teruja mula-mula. Kemudian tak anak murid jadi takut. Takut mana? Kalau dalam perjalanan dia tahu, sebelum turun jalan tu buat projek dalam rumah dulu contohnya, sebelum nak jalan jauh ni kan, tahu juga ditunggu dia. Malu lah kali ni dia kata. Waktu dalam perjalanan dia tahu, sebelum jalan dulu rumah. Nah, projek di rumah tu lah, buat bekal nak jalan jauh ni. Tahu juga. Baru takut nak murid. Orang hak Melayu ni pula, apabila boleh cerita benda pelik seumpama tu, karamah. Karamah. Ni dalam kitab kita nanti Bidayatul Hidayah, dia akan cerita berkaitan dengan perkara-perkara yang pelik. Ada 8 nama. Perkara pelik ni ada 8 nama. Bukan semuanya karamah. Mana dalam kitab kita ni? Bukan nak baca, cuma kalau boleh tengok sendirilah. Dibicarakan dekat dalil sidik Nabi SAW adalah dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil sidik Nabi SAW, sidik sekalian rasul-rasul adalah ini Allah Taala zahirkan mukjizat. Dalam kitab ni dibicara di muka surat 25. Ada dalam tu. Di muka surat 25. Perkara yang menyalahi adah. Pertama, mukjizat. Di hak muka surat 25 tu, hak atas ke kurungan-kurungan tu lah. Pertama, mukjizat. Kedua, irhas. Ketiga, karamah. Karamah tu berlaku kepada yang nyata pada aulia ilah. Yang nyata pada aulia ilah. Perkara yang mencari adah, yang nyata pada aulia ilah. Yang nyata. Bukan aulia tu bekas, makhluk tak bekas, nyata. Sebagaimana mukjizat, mukjizat iaitu yang nyata bagi sekalian nabi yang mursal. Tengok, mukjizat pun yang nyata di rasul. Nyata di rasul, bukan rasul bekas. Bukan kata tungkat Nabi Musa yang boleh bekas. Tidak. Cuma nyata di tangan Rasul. Bukan Rasul yang bekas. Bukan tungkat Nabi Musa yang bekas. Nyata. Karamah nyata pada aulia. Aulia tu siapa? Dicerita panjang dalam kitab kita ni. Kemudian di bawah tu keempat, ma'unah. Yang nyata pada orang yang soleh. Dihurang makna ma'unah. Hak empat ni hak sebenar. Mukjizat, irhas, karamah, ma'unah. Irhas ni berlaku kepada Rasul sebelum dilantik di Rasul. Macam Nabi SAW kan. Kita biasa dengar cerita-cerita luar biasa. Nabi jadi Rasul umur 40. Nabi ke Syam awal ni memayungi Nabi pergi dan balik. Ni benda luar biasa ni. Dia panggil mukjizat, bukan mukjizat sebab mukjizat ni nyata pada Rasul. Masa tu Nabi Rasul tak lagi. Tak, bukan mukjizat. Dia panggil irhas. Irhas ni nak terjemah macam mana tak tahulah.
Nak terjemah macam, oh patut pun rosok. Patut pun banyak berlaku benda pelik sebelum ni. Kena-kena akan dilantik di rasul. Kemudian ada ni. Lepas rasul dakwa di rasul, oh patut pun banyak benda-benda pelik berlaku sebelum ni. Itu irhas. Ada ni. Mukjizat, irhas, karamah, maunah. 4 ni hak sebenar. Dia ada 4 lagi pula hak batil, hak palsu. Kelima sihir. Keenam istidraj. Ketujuh su'uzah, macam silap mata je tu. Ke-8 ihanah. 4 ni hak sah. Termasuk istidraj. Sihir lain, istidraj lain. Dia belajar ilmu sihir, dia ada jin, dia tukang royak. Anak murid kamu ni dalam perjalanan berlaku benda sekian. Anak murid dia siapa, dia pun cerita jin dia royak. Itu dia ada ilmu dia belajar. Istidraj ni bukan ilmu sihir. Istidraj ni dia wa'ma dalam keadaan dia fasik. Akidah tak betul, mayambang tanpa ilmu, asal-asal syariat fardu ain tak belajar, mengekali jahil fardu ain, dosa besar, fasik. Kita jangan ingat orang fasik ni orang tak semayang saja, orang tak puasa saja, orang berjudi, orang berzina minarut saja fasik. Orang yang mengekali jahil fardu ain fasik sebab mengekali dosa besar. Mengekali dosa besar. Orang berjudi dosa besar, masa dia judi, lepas dia balik tu sekat itulah dosa besar dia ni. Tapi orang yang mengekali jahil fardu ain, dia duduk dalam keadaan mengekali dosa besar. Ni bapak pasik lah ni. Lebih dia double pasik orang panggil. Double pasik dia panggil dah. Bapak pasik ni mengekali jahil fardu ain. Dia pun beramah belajar dah. Beramah. Nak apa tu? Nak berlaku benda pelik. Tuhan pun beri ke dia berlakulah benda pelik, benda luar biasa, benda yang mencari adat. Bukan ilmu sihir ni, tak ada. Tak ada ilmu sihir. Dia boleh tahu apa rahsia hati seseorang. Peliklah tu. Mana boleh tahu dalam hati orang. Orang mari dia boleh cerita, kamu mari tujuan begian. Dia boleh tahu seseorang jumpa tu ada penyakit apa. Kamu ada penyakit ni. Doktor tak pernah kata. Dia pergi jumpa doktor, lepas tu ya sungguh penyakit tu. Pada ni buat pemeriksaan yang lebih menyeluruh lah. Ya sungguh. Tengok luar biasa lah tu. Hak jumpa doktor biasa tak tahu. Dia kena buat pemeriksaan menyeluruh baru tahu. Dia tengok tahu dah. Kamu ni ada masalah begian. Pada ni dia boleh tahu. Dia boleh tahu akan datang berlaku apa. Ni panggil benda pelik. Nyata pada orang fasik dia panggil istidraj. Istidraj Tuhan beri, ambil munak sangat, ambil. Panggil apa ni istidraj ni? Beri. Kemudian hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Sehingga dia gembira dengan apa hak Tuhan beri itu, akhir Tuhan pun tak cabut. Mati dah kadang sesak. Sebab apa? Dia nak benda pelik-pelik. Hak tukang turuk pula tak ada kena dah. Berlaku benda pelik, karamah. Dah. Ada karamah, ada istidraj. Istidraj ni Tuhan beri. Bukan ilmu sihir. Apa apa? Permul. Ambil nak sangat. Masa mati tu neraka. Hak ikut pun, ikut ramai-ramai. Kenapa ikut? Sebab dia berlaku benda pelik. Dah, kita ikut kerana Al-Quran dan hadis. Dah. Ini karamah. Belajar molek lah kitab kita ni. Tak kecil je ni. 8 benda ni, benda yang mencari adat ada 8 bahagian. 4 yang sebenar, 4 yang sesat, termasuk istidraj. Ada ni. Jadi boleh cerita dalam perjalanan tu berlaku apa-apa tu, mungkin sihir, mungkin istidraj. Sebab apa? Jalan dia bukan jalanan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ceritanya, tu ramai-ramai tu bahan bodoh belaka. Dia tunjuk bodoh. Lepas tu nak berhujah dengan orang seumpama ni. Bukan seorang tu guru tu. Tu guru ambil peranan. Tak apalah, kita buat satu program ni.
Bukan depan ramai ni dak ni. Dalam satu bilik Tugu panggil lah dia nya. Sebab dia asal orang berkenaan juga dia ni. Bukan orang calang-calang juga. Dah orang balik dia universiti tu, Kuala Lumpur. Mana balik tu orang yang ada peranan dalam masyarakat. Lama-lama jadi ni. Ada ni. Kemudian tu pejabat agama isytiharkan sesak lah. Jadi Tugu pun ambil peranan panggil. Dia pun cerita, Tugu pun ceritalah mengikut hukum syariat. Quran kata guana, hadis kata guana. Dia tak reti Quran hadis. Dia tak reti. Lepas tu dia pakai akal. Lama-lama dia hok isi, Tugu ni hok kulit, hok bodoh belaka, hok tak sapa Tuhan. Ilmu saja hijab dengan Tuhan, tak sapa ke Tuhan. Begitu. Tu kata kadang-kadang hok seumpama ni perlu berhujah lah. Tapi yang paling besarnya tindakan. Pihak berkuasa kena ambil tindakan. Waktu tanggungjawab besar pihak berkuasa. Orang agama diceritalah koda-koda dia. Dicerita koda-koda dia. Kenapa tidak berjumpa direct tadilah? Tak perlu pun orang seumpama ni. Sebab apa? Sebab jalan yang sangat nyata terang. Jalan yang sangat nyata terang. Terpesongnya sangat nyata. Terpesongnya sangat nyata. Sebab jalan syariat ni tidak ditakuti pun. Lepas tu dalam kitab Hikam mengatakan la yukhafu alaika antal tabisat turuq. Tidak ditakuti atas engkau. Jadi kita ni kesamaran jalan. Tak takut. Sebab apa? Syariah terang. Syariah nyata. Dah salah syariah nyata. Tak payah dah ni. Hak ni jenis pesen tadi lah. Dia akan pakai kerakin. Jadi pihak berkuasa lah yang kena ambil tindakan. Tapi setara mana tak tahulah pihak berkuasa. Kadang-kadang jadi senyap gitu je. Dia perkara yang timbul dalam FB sekarang bukan benda baru. Orang yang sama pun sudah lama. Cuma mungkin pihak berkuasa apabila timbul kecoh, mungkin mereka ambil tindakan lah. Perlahan-perlahan dia nak ambil tindakan pun dia kena kupur dia tak nak ambil tindakan sembrono gitu. Dia kena ada fakta jelas. Tapi bagi pihak berkuasa dia kena susun. Cuma kadang-kadang golongan yang menafikan syariah nyata salah. Kemudian kita nak menyatakan salahnya di mana, kita kena kemas juga. Jangan kita menafikan hakikat. Yang hakiki jangan nafikan. Ini di sini hakiki. Allah jua tempat kita mohon pertolongan. Tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua kami mohon pertolongan, tidak pada yang lain. Kita jaga molek betul hakiki dia. Abang kita letak pula syariahnya macam mana. Kadang-kadang timbulnya golongan yang nyata sesat sebab dia membelakangkan syariat. Golongan yang nak menyatakan sesat batil yang menafikan syariah ni, dia pun bawa kebatilan juga. Dia menafikan hakikat. Ini orang agama masuk dalam FB, di mana kau punca terpesongnya puak-puak hakikat makrifah ni dia panggil. Sekarang ni hakikat makrifah ni sudah jadi nama uduh sekarang. Dia tulis pun pelik-pelik dah ni. Maklipak ke apa tak tahulah. Tadi mana jadi satu momokan. Jadi ni pihak yang nak menyatakan kebatilan, golongan yang menafikan syariat. Tetapi malangnya dia pun bawa kebatilan pula. Di mana kau punca golongan-golongan hakikat makrifat ni terpesong? Berpunca daripada mereka berfahaman hanya Allah yang berbekas, makhluk tak berbekas sama sekali. Situlah punca dia. Itu akidah kita. Itu akidah kita. Hanya Allah yang berbekas, makhluk tak berbekas sama sekali. Hanya Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ini tauhid kita ni, mengesakan Allah pada perbuatan, yang menjadi asas pada tauhid rububiyah.
Asal tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat, hanya Allah yang bekal. Makhluk tak bekal sama sekali. Ini akidah kita. Tiba-tiba dia menafikan hak ni pula. Hak ni sama batil lagi ni. Dah dia berfahaman macam mana puak batil ni. Tuhan letak dah keupayaan di kita. Tuhan letak dah akal fikiran di kita. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menilai, memilih. Allah tidak letak, Allah tidak buat, Allah hanya tahu. Ada ni. Sampai masa kita yang usaha, kita yang menggerakkan tubuh badan. Sebab apa? Sebab di tubuh kita Allah letak dah kuasa, letak dah kudrah, letak dah tenaga. Jadi kudrah tenaga Tuhan letak di kita ni lah yang bekal. Kok tu pula ini akidah musyrikun. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi menilai, memilih bukan ketentuan Allah dan bukan Allah buat. Usaha kita bukan ketentuan Allah dan bukan Allah yang buat. Tu batil kau berat pasal tu. Tapi cerita tauhid rububiyah, cerita tauhid rububiyah, apa dia asal tauhid rububiyah? Mengesakan Allah pada perbuatan. Hakiki dia gitu nah. Apa tu syariat nak letak mana ikhtiar usaha? Itulah pula. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana? Qadariyahnya macam mana? Jabariyahnya macam mana? Hak tu qadariyah tu. Syirik pada perbuatan, musyrikun. Orang yang tidak ada syariat, dia boleh terundur kepada Jabariyah. Itu satu perkara. Lepas tu kata dia kena kemah bab asas-asas agama. Asas-asas fardu ain je, bab akidah. Tapi kalau asas tu tak ada, dia nak benterah pula kebatilan golongan yang menafikan syariat, dia pula menafikan hakikat. Sama-sama batil, sama-sama palsu. Jadi dia kena tahu tu di manakah kebatilan, apa dia kebatilan puak ni, puak yang menafikan syariat. Kena dia kena tahu pula di manakah punca kebatilan tu timbul. Dia membaca kitab apa? Kitab haqiqah, kitab hikam, kitab adrun nafih, kitab al-manhalus safi, kitab tamriwil qulub contohnya, kasbul asrar contohnya. Dia membaca kitab-kitab seumpama tu. Berapa kitab tu salah ke? Tak salah. Tapi di mana punca dia jadi salah? Bukan kitab haqiqah, kitab syariat, fiqh hak paling mudah pun dia ajar salah. Kenapa dia ajar salah? Di hadapan tu ada kitab masing-masing, kitab fiqh. Fiqh mudah je. Tauhid, fiqh, tasawuf. Hak paling mudah fiqh. Tapi macam mana dia boleh salah? Tahu punca dia? Punca dia membaca sendiri hukum kitab fiqh, dia tak buku. Ni. Ni banyak kau. Contoh ni. Adakah kitab fiqh salah? Tidak. Salah kerana dia membaca sendiri, tidak buku. Walaupun kitab fiqh mudah. Ni kitab-kitab haqiqah, dia membaca sendiri. Gurunya tidak ada, kemudian mengaku laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kisah Nabi Khidir alaihi salam. Dia dapat ilmu laduni dah. Gurunya tidak ada membaca saya. Kita kena tahu di mana punca dia jadi terpesong seumpama tu. Membaca. Kenapa jadi membaca sendiri itu salah? Kena ambil situ. Ada ni. Barulah boleh memperjelaskan. Puak batil tu tukar keng dah, tukar pedal dah tu. Waktu pihak berkuasa lah yang kena uruskan. Orang yang agama ni dicerita. Sekarang ni tak payah berhadapan dah, sebab rakaman di luar sekarang ni. Tak payah berjumpa dah waktunya. Berjumpa macam tadi lah. Tu guru pun dia bodoh. Bayangkan bukan seorang tu guru. Tu saya cerita kok, Allah, kita ni kena kata bodoh. Bukan seorang tu guru pondok berapa orang nak berobat lah konon-kononnya. Nak berobat. Kawan tu masuk atu, masuk jin tu. Nak berobat ke mana? Itu guru cerita ayat Quran, hadis Nabi.
Tu cerita bab hukum-hukum syariat. Syariat tu kulit je. Orang syariat kena amal lah syariat. Kita orang makom hakikat, tak payah amal dah syariat. Ha, dia bahan bodoh. Bahan bodoh lah. Sebab walaupun berlaut ilmu sekalipun bodoh sebab tak sampai makom. Oh, ilmu melaut panggil. Ilmu luar tapi bodoh sebab tak sampai makom. Sedap dia hubung. Jadi tu sebab sekarang ni dia mempengaruhi. Ada orang-orang hok muda-muda, hok jenis-jenis yang cari hok gitu, cari hok muda. Tak kosyak, tak payah semayang. Sebab apa? Celaka kalau semayang pun. Celaka kalau semayang pun. Main apa kalau celaka? Lepas tu, bila nak semayangnya, nanti kosyak. Kamu nak kosyak mana kamu tinggal semayang? Dosa yang paling besar. Dah orang suka ni. Ini kena kaji kok. Mari mana ajaran pelik seumpama ni? Tu ayat Quran. Fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Tu surah Maun. Situ dia salah. Salahnya di mana? Dia buat salah. Dia je ke buat salah? Ramai lagi buat salah ayat ni. Kena berterah daripada awal. Kena berterah daripada awal. Bukan dia je hok bawa salah faham seumpama tu. Dan memang ada orang tak semayang. Kenapa? Kerana fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Bukan kerana ayat tu. Kerana dia memesongkan makna ayat. Dia memesongkan makna ayat. Itu kena balik semula. Memesong tu macam mana? Sebab itulah kitab-kitab hakikah ni dan kitab Adun Nafi pun nyatakan tiada harus membaca kitab-kitab hakikah dalam keadaan tidak tetap syariat. Tidak harus. Dia akan jatuh kepada kesesatan. Dan kitab Adun Nafi kata kesesatan selama-lamanya. Kesesatan selama-lamanya. Kitab Adun Nafi. Kesesatan selama-lamanya. Maknanya sampai peringkat kalau orang nak perbetulkan balik pun dah. Dia akan jatuh pada kesesatan selama-lamanya kalau kata macam tadi lah. Macam tadi. Apabila nak diperbetulkan tak ada dah. Lepas tu dalam kitab Adun Nafi kata tidak mantap di punya syariat, tidak tetap, tidak harus sekali-kali. Kata dalam kitab Adun Nafi. Akhirnya dibawa kepada jatuh di dalam sesak selama-lamanya. Tiadalah dapat ia keluar daripadanya. Tak ada keluar dah. Hingga didakwalah hal dengan tiada berhal. Dia ada hal, ada ahwal, ada maqam. Sesat tu dah, tak nak keluar dah. Didakwa dia ada maqam pula, ada ahwal pula. Ini dia sudah diperingatkan. Lepas tu kata payah ni hak jenis sesat pasal ni. Lepas tu kata pihak berkenaan yang kena ambil tindakan. Sama ada boleh menyedarkan dia kembali ataupun tidak. Yang pentingnya boleh menyekat dia daripada menyesatkan orang yang lain. Sebab dalam kitab kita ni pun ada cerita berkaitan dengan ni hak berkaitan dengan kitab-kitab hakikah. Contohnya kitab Martabat 7. Dia ada cerita dalam kitab kita ni muka surat 32. 32 dia ada nota kaki di luar tu. Nota kaki di luar tu. 32 dia ada nota kaki di luar. Nombor 2 dia nota kaki di luar kan. Panggil nota kaki tau. Ada nombor 1, ada nombor 2. Dalam tu panjang dia cerita. Hak berkaitan dengan kitab Martabat 7. Yakni dibicara akan dia gini. Dalam kitab Bidayatul Hidayah kita ni, hak dalam tu hak Syekh Muhammad Zain. Hak luar ni Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid. Hak luar ni nota kaki ni Syekh Ahmad ni. Syekh Ahmad Al-Fatani
kitab Faridatul Faraid. Hak dalam ni Syekh Mu'azzin hak dalam Bidayatul Hidayah ni. Hak luar ni ada Syekh Ahmad Al-Fatani ni. Yakni dibaca akan kitab Martabat 7 itu haram. Kerana tiada ada guru yang boleh menghuraikan maksudnya. Haram kerana tu. Bukan kata yang ni dibicara akan kitab Martabat 7 haram kerana kitabnya sesat. Bukan. Kerana tiada ada guru yang boleh menghuraikan maksud. Nak kena hurai maksud tu kena guru yang benar-benar mursyid. Bukan dia kata haram kerana kitab yang sesat. Bukan. Haram kerana tiada ada guru yang boleh menghuraikan maksudnya. Maka setengah orang Jawi. Tahu orang Jawi? Orang hak masuk Jawidah lah tu. Gitu. Orang hak Jawidah. Tahu tak Jawi? Jawi lain, Jawi lain. Jawi tu hak berkhitang tu lah. Bukan Jawi tu. Orang Jawi ni orang Melayu lah. Dia panggil orang Jawi. Orang Melayu kita dia panggil orang Jawi. Jawi, orang Jawi tu memanglah Jawi belaka kita ni. Kan ada orang tak Jawi, ada orang tak berkhitam. Maka setengah orang Jawi yang mendakwakan dirinya sampai kepada Allah ni dan mengajak ia akan martabat 7 serta menyuruh ia akan manusia suruh mengaji martabat 7 dan mengajak ia mengajar ni. Maka iaitu setengah orang Jawi yang mendakwa dirinya sampai pada Allah ni dhalun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Dan padahal anak murid itu pak disuruh ngaji kitab-kitab martabat 7 ni, contohnya orang awam, orang kebanyakan yang tiada mengetahui akan barang yang wajib atasnya, atas barang daripada furudil ain. Hak fardu-fardu ain pun tak tahu. Anak murid disuruh ngaji kitab-kitab tinggi ni fardu ain pun tak tahu. Ni ambil molek ni. Sebab tu pokok gini kitab-kitab ni di anti sangat. Sebab apa? Sebab membongkar hak kesesatan dia tu. Padahal anak murid itu orang awam yang tiada mengetahui akan barang yang, akan ilmu yang wajib atasnya, atas barang. Mana hak barang yang wajib? Daripada furudil ain, ilmu fardhu ain pun tak mengaji. Dia ambil kitab-kitab hakikah tu. Lepas tu guru yang mengajar tu mursyid ke tak? Tak mursyid. Tak kira kok mana pula tu. Ada ni. Dia dah kitab kita ni lengkap. Kitab Tauhid 420 ni. Tanda muka-muka surat tu. Memang dari segi hakikinya tidak ada tempat minta tolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, Ibn Atha mengatakan fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muridu alaik. Jangan sesekali kamu mengangkat hajah, mengangkat permohonan kepada selain daripada Allah. Jangan. Kenapa? Kerana Allah lah yang menyempurnakan, yang mendatangkan hajah ke atas kamu, bukan yang lain. Yang lain makhluk tak berkah. Janganlah mengangkat hajah permohonan kepada yang lain daripada Allah. Allah jua yang akan mendatang, yang akan menyempurnakan hajah atas engkau. Jangan mengangkat hajah kepada yang lain. Jangan memohon kepada yang lain. Allah jua tempat kita memohon. Allah As-Samad. Itu hakiki. Sebagai dalam hadis Tirmizi, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ni hadis iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bisa dengar hadis tu dah. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, Nabi kata, pintalah kepada Allah. Dan bila kamu mohon pertolongan, pohonlah pertolongan kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata,
Bila kamu meminta, pinta kepada Allah. Bila kamu memohon pertolongan, pohonlah kepada Allah. Nah, itu hakiki dia. Tetapi tidak menafikan syariah. Ni kalaulah salah pemahaman di sini dibawa kepada mengsyirikkan. Ni saya biasa jumpa ni. Dia mengaji kitab-kitab hakikah, ada tempat kita kok, kitab hikam lah. Hak terjemahan Tokku Pulau Manis lah. Minta tolong kepada yang lain, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sekarang ni orang banyak Tuhan, mensyirikkan Tuhan. Dia kata, macam mana pula kita orang Islam kan, mensyirikkan Tuhan. Minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, syirik belaka tu, tak ada Tuhan belaka tu. Mana pula tahu dah punca dia. Lepas tu kita kena faham punca. Dia mengaji kitab hikam, terjemahan Tokku Pulau Manis, dia tidak mantap syariah. Guru dia pula bukan guru yang mursyid. Ini pun orang nak. Guru dia bukan berguru pun. Kitab kosong, tak ada catatan pun, hanya membaca sendiri, tapi pandai bercerita. Itu saja. Apa panggil dia? Pandai goreng. Dia panggil goreng dia ni. Pandai goreng. Pandai goreng. Kau masuklah kita kena. Dia pandai goreng. Ada ni. Syirik minta tolong. Haji duduk di rumah. Haji minta tolong rumah haji di rumah. Gapa-gapa tolong mak haji. Dah ada syirik ke? Kenapa minta tolong mak haji? Allahumma ana. Lepas tu dengan anak menantu tak haji minta tolong ke? Memanglah. Nak pergi ke mana-mana sekarang, anak menantu tak dah bawa sendiri, tak sapa. Dia jadi pening, jalan tak pernah kenal dah. Jadi kalau nak pergi mana-mana, telefon ke anak menantu minta tolong atau. Lepas tu tak minta tolong makhluk Lepas tu tak syirik. Dia nampak orang je, dah dia minta tolong dah. Dia minta tolong juga. Ada ni. Ada satu ketika tu dia susah sikit. Orang tua dia orang yang berada. Kenapa tak tolong orang tua? Tak boleh tak tolong makhluk syirik. Allah kata tahu dah, ni pasang-pasang tak ada syariat ni. Syirik situ, syirik sini. Sekejap dia panggil opang dia, suap air. Kamu panggil siapa? Panggil mek dapur lah, suap air. Kamu minta tolong mek kamu. Syirik. Dia dah erti benarnya. Dah minta tolong, dah minta tolong. Lepas tu Allahumma ana. Ya Allah, ada tetamu mari ni ya Allah, hantarlah air teh ya Allah. Tak tolong Allah. Apa tak tolong bini? Ni. Tu minta tolong orang panggil tu. Jadi hak Nabi kata iza sa'alta fas'alillah wa iza ta'anta fas'al billah, ni kena tak molek. Jangan menafikan penggunaan asbab. Sebab apa? Banyak lagi nas-nas yang lain yang menyatakan berkaitan dengan asbab. Makna hadis tu bermaksud hakiki. Jangan duk faham kok zahir gitu saja. Maknanya apabila kita memohon pada yang lain, kita jangan lupa yang menyempurnakan permohonan hajat kita Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada yang menolong. Ada ni. Tapi hakikinya dia menolong pun qada dan qadar Allah. Apa yang dapat di kita pun qada dan qadar Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Nabi tolong menolong sesama sahabat. Nabi tolong menolong sesama sahabat. Ada tetamu datang, Nabi minta tolong dengan sahabat supaya bawa balik rumah, jamukan tetamu ni. Tu Nabi minta tolong dengan sahabat. Sahabat minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hajat, sahabat minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan seseorang ni, Allah Ta'ala menjadikan seseorang ni, Allah Ta'ala mempunyai makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni dia menunaikan keperluan orang lain. Allah jadikan seseorang ni boleh menyempurnakan keperluan orang lain.
Mana orang ni mari dia boleh sempurnakan, orang ni mari dia boleh sempurnakan keperluan orang lain. Tuhan jadikan dia seumpama tu. Faham tak ni? Sekarang ni terwakil tau. Begitulah. Dia tempat yang menyempurnakan keperluan orang lain. Maka Nabi kata ramailah manusia datang kepadanya membawa hajah-hajah mereka. Nabi kata. Nabi tak larang pun. Kemudian Nabi kata mereka adalah orang yang aman daripada azab Allah di hari akhirat. Orang yang Tuhan jadi seumpama ni. Tapi dia kata orang yang mari minta tolong ramai-ramai tu syirik, buat dosa, buat maksiat. Tak. Allah jadikan dia ada keluasan, ada kemampuan. Allah jadikan dia pemurah. Jadi orang pun pakat duk cari dia lah. Apa ada hal cari dia, apa hal cari dia. Dia pun menyempurnakan keperluan orang ramai. Ada ni. Allah Ta'ala kata orang seumpama ni, Nabi kata orang seumpama ni aman daripada azab Allah pada hari akhirat. Nabi tak kata kenapa kamu tumpu kepada dia, pakat cari dia. Tak. Itu syariat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah atas kebajikan dan ketakwaan. Tolong-menolong itu syariat. Sebagai contoh, hak bertolong ni. Contoh ayat hak kisah Nabi Sulaiman ni. Hak Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada pembesar. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar, siapakah yang boleh mendatangkan akan daku dengan mahligai Balqis sebelum daripada mereka datang kepada aku sebagai orang yang muslim, orang yang serah diri. Ni Nabi Sulaiman tanya pada pembesar-pembesar. Tu jin ifrit pun jawab. Jin ifrit pun jawab, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma maqamak. Mana dia boleh mendatangkan istana Balqis ni sebelum Nabi Sulaiman bangun di tempat duduk. Wa inni laqawiyyun amin. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, kata jin ifrit. Mana sebelum Nabi Sulaiman bangkit di tempat duduk tu, dia boleh mendatangkan istana Ratu Balqis. Ni apa ni? Asbab belaka ni. Lambat. Jawab pula, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah ni seorang laki-laki yang dikurniakan oleh Allah, yang di sisinya ada ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur. Aku boleh mendatangkan tanda Balqis sebelum daripada engkau kelip buka dia dah depan. Ini ifrit jin. Dia nak mendatangkan ni sebelum Nabi Sulaiman bangkit di tempat duduk. Nampak jugalah tu. Siapa depan tu? Lelaki ni yang ada di sisinya ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur mengatakan, aku boleh mendatangkan istana Ratu Balqis ni sebelum engkau pejam mata buka ada depan mata. Ada ni. Bukan Nabi Sulaiman minta pertolongan dengan pembesar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kita baca dalam suratul Kahfi. Hak cerita cerita hak qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maknanya ni hak cerita berkaitan dengan hamba raja yang soleh Zulkarnain tu. Hak mana manusia minta tolong dengan dia, boleh supaya buat benteng tu lah, benteng antara Ya'juj wa Ma'juj tu. Hak dalam ayat Kahfi tu lah. Kahfi dah. Kahfi nah. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddad. Nak bina apa, nak bina apa? Benteng, tembok apa semua tu. Maka kata Zulkarnainnya,
fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan yang kamu ada. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan jadikan antara kamu dan antara maju ni akan dinding. Fa'inuni biquwwatin, kamu manusia ni tolong akan aku, tolong menolong lah. Biquwwatin, dengan tenaga kekuatan yang kamu ada. Kita panggil tolong menolong tu. Tolong menolong tu, itu syariah, itu asbab tolong menolong. Tapi hakikinya wa iyyaka nasta'in, itu hakiki dia, tapi tidak menafikan syariah. Tu kata letak molek. Sebab tu dalam pengajian kita kena bergaluh molek, kena bergaluh molek. Sebab tu lah dalam kitab Imam Ghazali apa semua, bab ilmu ni sangat dititik beratkan dia punya susunan dia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bicara ilmu ada 7 bab no. Habis bicara ilmu, dia masuk bicara akidah 4 bab. Masuk bicara bab taharah, fiqh dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi bicara bab ilmu ada 7 bab. Berkaitan dengan adab guru, adab yang belajar. Guru besar tanggungjawab. Dia kena atur molek, biar beri ilmu asas-asas. Nak mari mengajar ni kena selidik dulu tempat tu macam mana, asas-asas fardu ain tauhid macam mana, fardu ain fiqh macam mana, fardu ain tasawuf macam mana. Jangan mari lepas tu balik gitu je. Asas-asas macam mana. Kalau kita hanya jemputan, itu tak apalah. Apa panggil ceramah bebas. Mari dengan tidak ada tajuk. Tapi kalau kita kuliah tetap, kena tengoklah tempat kitab mana yang tak ada. Kena susun molek. Orang hok mengajar. Orang mengajar pula dia tak ada tempat. Pihak masjid yang kena beri tempat. Pihak masjid tu pun atur tempat molek. Ada ni orang nak mengajar, kalau pihak masjid tak beri tempat, tak boleh mengajar. Hak nak atur nak beri tempat ni kena atur molek, kena atur molek. Besar tanggungjawab orang mengajar, besar tanggungjawab dia besar. Kita orang masjid pun besar tanggungjawab. Kita yang diberi tugas untuk mengatur. Bukan hanya setakat biarlah asal ke masjid kita sentiasa speakernya bunyi orang mengajar. Mengajar apa? Biar mengajar apa pun, janji bunyi je. Ni tak ada tanggungjawab orang panggil. Kita menyerah tugas kepada orang yang tidak berkelayakan, zalim jadi. Punah-ranah lah kitanya. Jadi orang mengajar ni kena jaga molek, ra'i molek, atur molek di mana tertib kita. Tauhid, fiqh, tasawuf dan keutamaan hak fardu ain. Ada ni. Oh, beres dah fardu ain. Apalah, kita bebas. Pada ni. Sebab dalam kitab Ihya sendiri dan kitab Ihya, ilmu yang tercela pada syarak 3, ilmu sihir, ilmu nujum, itu jelas lah. Ilmu yang mana ilmu yang halus-halus, ilmu yang dalam-dalam, daqiqil ilmu yang dakik-dakik, ilmu yang halus-halus, ilmu yang khafi, yang tersembunyi. Ilmu kasar-kasar syariat tak ajar. Apa tadilah ajar haqiqah. Anak murid orang awam fardu ain pun tak beres. Ni jadi dia ajar ilmu-ilmu yang daqiq sebelum dia ajar ilmu-ilmu yang jalil, yang terang-terang tu. Itu dicela, mazmunun fi haqqi. Ilmu tu tercela pada hak dia. Ilmu tu tak salah. Ilmu daqiq-daqiq tu tak salah. Ilmu halal tu tak salah. Tapi ilmu hak kasar-kasar, hak asas-asas fardu aja ke dak. Tercela dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang ni puca jadi banyak salah-salah makrifat ni situ. Ilmu asas syariat dia tak ada. Ilmu asas syariat dia tak ada. Kemudian dia mendengar ada orang mengajar-ngajar hakikat, kemudian orang mengajar hakikat tu bukan ahli, jadi macam-macam. Ada, jadi macam-macam. Contohnya kalau tempat kita kat kitab hikam. Kitab hikam terjemahan Tauqu Pulamani. Bahasa dia halus. Oh, dalam tu kena mursyid sungguh orang mengajar. Ni mengajar kitab hikam Tauqu Pulamani. Jumpa tu guru 3 kali je.
3 kali je jumpa tu guru. Lepas tu baca sendiri. Baca sendiri. Saya mengaji dengan almarhum Puasa Amik Gunung. Khatam dengan almarhum Tugu Haji Abdul Rahman Bakar Baru 3 kali khatam. 3 kali habis. 12 tahun duduk ulang alik. Tapi 12 tahun jadi boleh dia khatam sebab dia tunggu banyak tempat. Kita ikam situ jadi banyak tempat dalam seminggu ni. Jadi dalam masa 12 tahun boleh khatam 3 kali. Almarhum Puak Sumit Gunung baca kitab hikam kerana disuruh oleh tuan gurunya. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Saya masa duduk semua sempat mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Kitab hikam dia mengajar, kitab Durun Napih dia mengajar. 3 kali khatam, Tuan Guru suruh mengajar, baru dia mengajar. Ni pergi jumpa ustaz dia 3 kali jumpa je. Lepas tu baca sendiri. Kitab hikam Tok Kepulauan ini dia jawi lama sikit. Tulisan tu kalau tak pandai baca tak boleh nak baca. Ini orang yang saya tak cari tahu dah. Dia tak mengaji, jangan belajar kitab tu dengan dia. Tapi ramai orang puang ramai. Lelaki kurang orang puang. Orang tu dengar di atas dengar kata saya tak ada masa nak dengar. Dia tak mengaji, tak boleh mengaji dengan dia. Di mana salah? Dia tak mengaji, tak boleh mengaji dengan dia. Tunjuk di mana salah. Saya tanya salah lah. Dia tak belajar. Tapi bila orang tu saya dengar sekejap. Dalam kitab hikam Tuan Guru Manis ni eja dia hayyinun. Bacanya hina. Dia baca hayyinun, bahasa Arab dia bubuh. Ini contoh nak baca jawi lama pun tak betul. Maksud kitab macam mana maksud kitab? Pada ni. Ini punca. Di tempat kita ni memang kadang-kadang kitab hikam tu jadi macam alah. Mokcik ustaz kitab pertama mokcik belajar kitab hikam Allah. Kitab pertama kitab Panau Hati kalau tasawuf. Kalau tauhid kitab Faridah contoh, kitab hikam. Lepas tu dia campur aduk. Akhirnya rosak syariah. Rosak pegangan. Ingat baik. Ni. Dia kitab hikam Ibn Athaillah As-Sakandari ni dia bicara hakikah, bicara tariqah di dalamnya dan sedikit sahaja bicara syariat. Atau atas guru yang kena tu ni bicara hakikah, cerita hakikah. Hakikat dia begini. Tapi kita kena jagalah sebab ramai-ramai tu macam-macam. Kalau syariat kena duduk tangga ni. Ia letak lalu. Ada ni. Sebab dia kitab ni dia ada maudhu', dia ada dia punya bicara dia. Kalau kitab tu bicara hakikah hikam Ibn Athaillah As-Sakandari kena bicara hakikah. Tapi oleh kerana takut orang syariat ni ramai-ramai ni kan ada macam-macam, maka dia kena turun cerita bab syariat. Semasa saya ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Barunya, dia cerita hakikah, berarti dia pun turun. Syariat kita duduk tangga ni, ngaji syariat molek, kejak syariat molek. Walah hak mari ngaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru ni budak-budak pondok belaka bukan orang kampung. Tapi tunggu peringat lagi, takut dalam ramai-ramai tu adalah tu orang hak baru-baru nak pergi bang dengar, nak pergi teradang dengar nampak tu lebar pondok ramai duk kumung tempat ni sedap bah kali ni. Ada dia asas tak ada, tunggu peringat sama. Tapi kitab hikam bicara hakikah, tiba-tiba kitab hikam dijadikan kitab syariat, bahasnya syariat, tak kena maudhu', abang kita kena bicara. Kalau nak bicara syariat, Penawar Hati ada, Hidayatus Salikin ada, Minhajul Abidin ada. Ambil itulah syariat. Sayyidus Salikin ada. Kalau nak tebak, ambil itulah syariat. Ada ni. Tiba-tiba ambil kitab hikam dia bicara bab syariat. Kitab hikam bubuh tajuk tasawuf harian. Kitab hikam tajuk tasawuf harian. Tasawuf harian tasawuf fardu ain. Memang ada orang mengajar, anak murid tanya apa hukum belajar kitab hikam? Fardu ain. Ni hak jadi punah orang. Jadi baca kitab hikam huranya tauhid. Ni hurah tauhid. Ni jadi hak terpesong ni. Dia ambil kitab hikam, dibicara tauhid, tapi tauhidnya mana? Tauhid syuhud dibicara.
Memang kita ikan bicara tauhid syuhud, tapi kena atur dengan tauhid syariat. Tapi oleh kerana kita ikan ni ada satu selok dibicara tauhid betul-betul. Tapi bicara tauhid itu tak lari lagi, tapi orang akan salah faham. Orang ingat kita ikan ni kita tauhid hak syariat fardu ain. Bukan. Ada kita ikan ada bicara tauhid, tauhid khassah, tauhid aulia. Ada bicara makrifah, makrifah khassah, makrifah aulia. Ada ni. Bicara iman, iman yang kamil, iman para aulia, iman para sahabat radhiyallahu anhum. Itu bicara lain. Ini punca dia. Kenapa baca kitab hikam? Nak jadi motivasi. Oh, motivasi. Aku ambillah buku Dr. Fadilah Kamsah. Dok, kita baca kitab hikam nak jadi semangat wa amal. Ambil buku Fadilah. Dok, kita hikam ni lah tariqah. Dia kata, kita hikam bukan tariqah, kita hikam ilmu. Di dalam tu ada bicara ilmu tariqah. Tariqah ni amal. Kita hikam ni ilmu. Ada ni. Kita hikam bukan tariqah, tapi di dalam tu bicara ilmu tariqah. Dah, kita hikam telah tariqah. Dah. Itu ilmu. Tariqah amal. Nah, pada ni. Ini sini pun awal-awal lagi tu salah dah. Waktu jadi pesen sekarang pesen nak menghilangkan diri, nak menghilangkan rasa diri, nak menghilangkan kuasa diri, nak hilangkan wujud diri. Biar kita rasa kita hak ning ni bawakan gini ni. Lepas tu kata nak benterah daripada dia punya umbi. Hak bawa gini ni nak hilang wujud diri, nak hilang keakuan, nak hilang kuasa diri. Itu semua kurnian fana daripada Allah Subhanahu wa taala, tu bukan kita buat. Tapi dia lakon sebab apa? Dia baca kitab hikam. Lepas tu nak lakon pada diri dia. Hak bawa seumpama ni dalam TV, dalam radio lagi. Jadi kalau pihak beragama nak benterah perkara ni, dia kena periksa molek orang TV dan radio. Orang bicara halus-halus ni, hilang wujud diri, hilang kuasa diri, hilang jasa diri. Siapa dia? Bidang agama? Bukan bidang agama. Tadi kan? Ngaji universiti di Kuala Lumpur, balik baca kitab Ad-Durrun Nafi. Ni sama juga ni, bukan bidang agama, tapi TV, radio, beri selak, cerita bab-bab seumpama ni. Tapi cakapnya pandai, followernya ratus-ratus ribu. Ini semua ni, dia ada unsur-unsur ni belaka. Ini semua bawa pada hak mana ni? Bicara yang menafikan syariat. Kalau berlaku apa-apa, jangan pandang kepada yang berlaku, pandang kepada Allah. Berlaku kecurian, jangan pandang pada pencuri, pandang kepada Allah. Syariatnya mana? Ni. Satu, pernah timbul syirik situ, syirik sini, banyak syirik. Banyak syirik. Paling kanan, paling kiri, tak pandang Allah, syirik. Bila duit banyak dalam bank, rasa sedap dah, syirik. Macam mana kita kalau duit banyak dalam bank? Rasa sedap ke dah? Kalau duit tak ada, rasa mana? Kalau duit banyak, rasa mana? Oh, duit banyak rasa sedap. Oh, tak ada benda dah, duit banyak syirik. Macam sembah tok pekong. Allah kata nak cerita apa tu? Anak makan gaji sedap belaka ni, anak pakak besar belaka ni, tak bimbang dah ekonomi kita masa hadapan, syirik. Macam sembah berhala. Allah. Apa nak orang tua-tua ni? Kalau anak-anak makan gaji sedap-sedap, apa nak rasa? Tak bimbang dah di masa akan datang anak kita tolong. Tak ada Tuhan. Syirik. Anak 2 orang jadi doktor. 2 orang bukan seorang. Tak using dah kitanya. Sakit demam kita dah using dah. Sebab anak kita doktor. Syirik. Pergi kat doktor pakar KTF. Berasa sedap lah kalau pergi kat doktor kerajaan tu, doktor biasa. Dia doktor pakar ni berasa sedap. Sebab apa? Sebab doktor pakar ni dia yalah, ngaji yang tinggi lah, gitulah. Swasta mahal tu lah. Berasa sedap. Syirik macam sembah berhala. Allah kata tak ada syirik orang. Itu apa tu? Mari daripada dibaca, dia mengaji kita hakikat dengan guru yang tidak mursyid. Hak ni belajar ni. Tapi salah pilih guru. Hak dalam YouTube, hak bicara sekarang ni, dia tak belajar, dia baca sendiri.
Dan hak dalam TV radio tu, saya baca kitab hikam 3 hari khatam. Oh, baca sendiri. Kena hilangkan rasa diri, hilangkan wujud diri. Barulah kita mak ayah ni tidak akan mengungkit-ungkit. Sebab apa? Sebab kita tidak merasai kita ni berjasa. Sebab yang berlaku di kita hak Tuhan berlaku kan. Itu hakiki. Barulah kita tidak mengungkit. Walah mak ayah mengungkit, dia ada hak dia. Mak ayah mengungkit, pahala tak batal pun. Orang lain mengungkit jangan, pahala batal. Mak ayah mengungkit tak batal. Tu hak keistimewaan mak ayah. Dia mengungkit jasa dia pada anak-anak dia, tak batal pahala. Tapi sekarang ni budak-budak ni jangan duk mengungkit. Dia jawab sedap, dia jawab pandang. Mung ni mak ayah mak ayah. Dah mak ayah buat kita buat apa? Mak ayah buat dah kita jadi, padanglah tanggung pun. Siapa minta suruh buat? Mak ayah yang buat kita kan. Dah jadi dah ni, tanggung gila. Okey apa lagi? Jangan budak ni pandai jawab. Mungkin lebih-lebih. Ada ni. Oh, jangan nampak kuat ni jasa diri. Jangan rasa memiliki apa-apa. Allah belaka tak ada kita, hilang wujud diri. Allah kata. Itu bicara kita hakikat tu. Hilang wujud diri, makam fana. Lenyap di pasirah, tidak ada melainkan hanya Allah. Itu Allah yang buat, bukan suruh kita yang lakon. Kita duduk makam i'tiqa. Kita berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tapi dibasir di mata hati kita, lupa akan Allah. Itu orang awam, tak ada salah apa-apa pun. Tapi orang tak ada makam. Itu je lah. Kita ada rasa ada makam. Tu kata dia kena balik pada umbi. Kenapa jadi timbul kesalahan bawakan sekarang? Macam contoh tadi, kenapa timbul ni salah faham ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Wail diterjemah dengan celaka, wail diterjemah dengan wadi dalam neraka jahanam, lembah dalam neraka jahanam. Ini untuk siapa ni? Lil musallin allazina hum an salatim sahun. Orang yang lalai daripada sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang. An bukan fi. Kalau diterjemah lalai dalam sembahyang, sama tarah dengan hak ada dalam YouTube sekarang. Hak dalam YouTube sekarang ni, dia kata selagi tak khusyuk dalam sembahyang, jangan sembahyang. Tarah ni. An salatim sahum, lalai dalam sembahyang. Dah. Ayat lalai daripada sembahyang. An lil matru an lil mujawazah. Ada pula orang terjemah baru lah ni, lalai terhadap sembahyang. Ni semua ni yang menyeleweng belaka ni. Hak dari YouTube tu hak nyata sangat. Hak ni hak bunga-bunga dia. Balik pada tafsir Nabi SAW. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi berkaitan dengan ayat an salatim sahun, Nabi jawab humul ladzina yuakhiruna salah an waqtiha. Nabi kata mereka yang mentakhirkan sembahyang, mereka yang melewat-lewatkan sembahyang daripada waktu sembahyang. Daripada waktu, habis waktu baru disembahyang. Orang tinggal sembahyang ayat tu. Tu hak tafsir Nabi SAW. Orang yang melewatkan sembahyang daripada waktu, bukan orang yang lalai dalam sembahyang, bukan lalai terhadap sembahyang. Ni pun orang belaka ni. Ni punca-punca dia ni. Ni ada dalam radio, ada apa semua ni. Tak biasa dengar dalam radio. Lalai dalam sembahyang, lalai dalam sembahyang. An salatim sahu, lalai daripada sembahyang, tinggal sembahyang. Betul dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kata Atha bin Yasar, ulama tasawuf ahli sufi yang sebenar, alhamdulillahillazi qala an salatim sahun wa lam yaqul fi salatim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman an salatim sahun dan tidak berfirman fi salatim sahun. Kalau kita cakap mudah kok, mujur juga Tuhan kata an salatim sahun. Mujur Tuhan tak kata fi salatim sahun. Tuhan kata fi macam mana? Fawailul lil musallin allazina hum fi salatim sahun. Wail, lubuk dalam neraka jahanam. Celaka bagi orang sembahyang yang lalai dalam sembahyang. Biarlah. Tapi mujur Tuhan tak kata fi, Tuhan kata an
tapi puak terpeso ni dia terjemuh dengan dalam, bukan terjemuh dengan daripada. Lalai dalam sembahyang, lalai terhadap sembahyang. Ada mengajar masuk dalam dia. Orang tu ajar rukun sembahyang ni ada 3. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Bisa dengar tak? Apa dia rukun fi'li? Berdiri, rokok, sujud. Apa dia rukun qauli? Takbir, Fatihah, tasyahud, selawat, salam. Apa dia rukun qalbi? Niat rukun qalbi. Dia ajar rukun qalbinya apa? Khusyuk dia ajar. Dia tahu tu ajar gitu. Ajar salah gitu tu. Ni boleh masuk radio seumpama ni. Hak ni dia punya punca-punca yang bawa kepada golongan hak terpesong hak nyata sekarang. Mari mana semua tu? Mari daripada ni ada bunga-bunga dia. Ada ni. Batulah kitab-kitab hakikah ni kena letak molek. Kepada orang awam umumnya kita ngaji syariat molek. Tapi kita ceritalah hakiki-hakikinya macam mana kita ceritalah. Dah ni. Tauhid kena faham molek tauhid tu. Nak mengaji tauhid pula kena cari guru yang berguru, bukan baca sendiri. Kalau bicara tauhid bicara i'tiqadi, pegangan. Kalau bicara kita hikam bicara syuhud ni, zauq di batin. Ni peringat molek kita orang masjid. Kalau orang mengajar tauhid i'tiqadi, pegangan, digi pada zauq, kena rasa, kena ingat, kena mari, kena menjiwai. Sudah berhenti lah. Rasa, ingat, hadir, menjiwai, itu syuhud dipanggil. Zauq tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara dalam kitab hikam. Hak Tuhan kurnia, hak Tuhan beri. Kita bicara tauhid sebab 20 i'tiqadiyun, pegangan. Pacok molek di akidah kita ni. Menjiwai, merasai, rasa hadir, merasa apa semua, itu bukan bicara i'tiqad, itu bicara syuhud. Kalau dibaca kitab tauhid sebab 20, kena rasa, kena ingat Allah juga, kena hadir di hati Allah juga, kena ni, kena masuk di dalam ni Allah juga. Betul ya? Salah tu. Dah hak menjiwai, hak hadir, hak merasai, itu syuhud. Bicara kita hikam, itu kurniaan Allah, bukan suruh kita buat. Kena mak molek lah. Sekarang ni banyak. Saya pernah dengar dah radio pun saya pernah dengar baca tauhid sifat 20. Rasa, hadir, mari, menjiwai. Apa dikikut tu? Tu kurniaan Tuhan. Aku tu di luar kekuasaan kita. Syarat tidak menekan kita waktu. Ingat, kita ingat akan hukum hakam Allah. Ingat akan hukum hakam Allah. Ni mata, telinga, lidah, kaki, tangan, perut, kemudian hati kita ingat hukum hakam Allah. Boleh ke tak boleh? Itu hak kewajipan kita ni. Ingat akan hukum hakam Allah. Nak ingat di hati akan qada dan qadar Allah, itu di luar keupayaan kita. Hak zauq di hati ni, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada maqam aulia. Itu bicara kita hikam. Tu kata nak ceritanya, kalau lah baca tauhid sifat 20, dia pergi kepada kena hadir, kena rasa, hilangkan keakuan, hilangkan wujud diri, hilangkan kuasa diri. Betul ya? Kita masjid kena ambil tindakan. Jangan biarkan golongan yang seumpama ni. Hak ni sudah lama dah duduk main dalam masyarakat. Ada ni. Bicara i'tiqad, bicara i'tiqad. Sekarang betul lah nyata dalam FB hak kesesatan, kebatilan. Ni punca di mana-mana. Benterah sampai ke punca tu. Puncanya baca-baca kitab hakikah, guru yang tidak mursyid, baca pula pada orang awam yang fardhu ainnya pun tak tahu. Tu. Ada ni. Jadi syariat kena ada, hakikah kena ada. Golongan yang menafikan syariah batil. Menafikan hakikah pula macam sebut tadi tu. Dia nak benterah hak golongan batil menafikan syariat, dia menafikan hakikah, dia menafi pula pegangan Allah juga yang melakukan, makhluk tak bekas sama sekali. Tu batil lagi tu. Sama-sama batil. Kita macam mana syariat, bab hakikah pun kena tahu jugalah. Tahu sebagai panduan pada kita. Macam di sini, Allah jugalah kita minta tolong hakiki. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau jugalah kami minta tolong, tu hakiki. Iyyaka na'budu, tu tak ada. Allah juga sembahan.
tak boleh sembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in, Allah juga kita minta tolong pada hakiki. Minta tolong sesama kita itu asbab, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana terkadang minta tolong sesama kita ni pun terkadang wajib minta tolong. Kita orang terlantar, orang uzur, kita nak semayang, najis banyak, kita wajib minta tolong kepada orang supaya sempurnakan syarat semayang kita. Basuh najis saya ni, saya nak semayang. Apa hukum kita minta tolong? Wajib kita minta tolong. Itu syariat. Ke macam mana? Kita nak semayang, kita terlantar, najis dan paper ada, nak semayang, Allahumma ya Allah basuhlah najis aku ya Allah, gitu. Ya? Gitu. Panggil anak menatu lah. Tolong basuh ni, masuk waktu dah nak semayang ni. Apa hukum kita minta tolong? Wajib. Padahal itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong menolong. Tapi hakiki dan dengan dia lah, dengan Allah kita minta tolong, tidak minta tolong lain pada hakiki. Tidak menafikan syariah, tidak menafikan penggunaan asbab. Cuma kita pagi ni panjang sikit lah. Hak cadang-cadangnya 50 minit gitulah. Hak minggu-minggu lepas sejam tau. Ke macam mana? Kuliah subuh di Masjid Nibung ni, pagi Jumaat dah kena pergi jabat kau. Tapi dah pagi ni je, pagi ni jauh panjang sikit. Pagi ni panjang sikit. Tinggi-tinggi pun sejam tau, 50 minit, sejam gitu tau. Hak saya mengajar di Surah Imam kuliah subuh hari Selasa, hari Hijrah, boleh setengah jam sepagi. Setengah jam je. Berapa nak jatuh anak sekolah pula kitanya pula. Setengah jam je. Hari kan sekarang ni tubuh lewat, tambah masa pula, setengah jam je boleh mengajar. Tapi kita ni hari Jumaat, mana kita letak dalam 50 minit tau. 50 minit sejam. Hak hari ni hak khusus sikit ni. Kita lajak. Jangan pula ustaz ni warna sekala sejam je hari ni. Ni. Jangan minggu depan malahan ngaji sejam lebih. Ni nak berhenti tengah tak boleh. Ni pun kalau kira nak bicara dalam bab syariat hakikah ni panjang nak bicara. Jadi ni jelah orang berkenaan kena ambil perhatian molek lah. Kita ni pula kena faham. Pihak masjid pula yang tukang jaga kena mak molek, kena perhati molek. Kena mak, kena perhati molek. Pengajaran-pengajaran yang macam mana. Kalau pengajaran tu hak terpesong kena hentikan, jangan biarkan. Itu tanggungjawab kita tu. Biar kita faham syariat macam mana, hakikahnya macam mana. Kedua-dua tak boleh nak cerah tangga, kena ada. Kena ada kedua-dua, syariat kena jaga, tarikah pun kena jaga, hakikah pun kena jaga. Segala puji bagi Allah yang menunjuk dengan wujudnya itu oleh sekalian kainat. Itu terjemahan daripada kata alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.